Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, tiada yang mulia melainkan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bila bersama dia, jadi kekasih dia, dia tentu bagi orang tu mulia. Sebab dia mulia, takkan pula yang dia sayang, cinta, Allah tak bagi mulia kat dia. Dia berkuasa, jadi orang yang dia sayang, cinta, tentu dia beri kuasa. Dia takkan bagi hina. Orang yang Allah hina, orang yang Allah tak suka lah. Walau dia ada harta ataupun kuasa, tapi ada kuasa, ada harta, pihak bagi hina. Dengan harta, kuasa dia ada, dia dapat hina. Itu susah nak faham ya. Sedangkan orang ada harta, kuasa, mulia kan. Tapi kerana mulia ni diberi oleh Allah, bukan harta atau kuasa. Kuasa benda lain, harta benda lain, mulia lain, hina lain. Sepatutnya Karun Namrud tu dia ada kuasa dan dia ada harta, patut mulia kan. Tapi dia tak dapat mulia. Dia kata nak mulia dengan harta kuasa tu, dia nak. Tapi dia tak dapat. Dia dapat apa? Ini tak ada siapa cerita baik tentang dia. Cerita tentang Firaun, Namrud, Karun, semua. Tak ada orang cerita baik lah. Semua Allah buat orang cerita buruk. Dan tak ada orang nak namakan anak-anak dia nama-nama dia ni. Tersilap orang aja bagi nama anak dia Yazid. Yazid tu tak bagus sangat, sahabat tu. Anak siapa? Muawiyah. Ada pula bapa mak dia bagi Yazid apa. Jarang orang nama Yazid. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah memiliki kemuliaan. Siapa yang disayangi olehnya diberi mulia. Allah memiliki kekuasaan. Jadi Allah bagi dia kuasa, Allah bagi dia harta, yang Allah bagi dia mulia. Nah, macam Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Allah bagi harta, Allah bagi kuasa, dan juga Allah bagi mulia. Allah bagi di dunia tu dan di akhirat, di surga. Jadi mereka pun diberi kemuliaan, harta, kuasa di dunia. Itu bukan dugaan untuk dia orang tu. Dia orang tu diberi hadiah untuk di dunia. Mereka diberi di dunia hadiah tu. Dan di akhirat dia orang juga diberi hadiah. Jadi umum orang kata diberi harta ni diduga, kuasa diduga, tapi bukan untuk orang macam Nabi Sulaiman. Itu untuk orang yang belum jadi Nabi, tahap Nabi. Tapi bila gagal dia jadi Karun. Bila gagal dia jadi itu. Jadi harta kuasa ni dugaan untuk orang bawah-bawah lah. Orang belum iman naik macam dia. Dia tu bukan dugaan. Dia orang diberi hadiah kerana Allah selalu gembira dengan dia.
Allah SWT is so pleased with them. Jadi sebab itu kita nak faham. Jadi Fir'aun, Namrud tu dia orang neraka sebenarnya. Kat dunia lagi dia tu Allah kenal dia sebagai orang neraka. Dia tak boleh masuk syurga. Nabi Sulaiman, Nabi Daud semua ni Nabi kita, dia orang syurga kat dunia, orang syurga. Jadi orang syurga ni bukan bila dah masuk tahu je. Ada yang belum masuk lagi. Dan bukan Nabi-Nabi, ada juga manusia yang tinggi kedudukannya. Jadi macam Fir'aun, Namrud tu orang neraka. Jadi ada juga manusia-manusia ni yang bergerak kat dunia ni, dia orang neraka. Dia bukan orang syurga. Jadi orang neraka ni takkan bahagianya kat dunia ni. Panas saja. Macam mana kesusahan neraka tu, tidak tenangnya. Jadi ada yang cakap dunia seumpama neraka. Dan dia orang tu orang neraka. Jadi kita kena tukar diri kita dari jadi orang neraka pada orang syurga. Bukan kita nak tahu kita dah masuk baru. Kat dunia ni dia jadi orang syurga. Malaikat tahu ini orang syurga berjalan. Ini orang neraka berjalan. Jadi kita kena tengok diri kita ni orang neraka ke orang syurga ni. Atau orang baru diduga lah nak tentukan syurga ke neraka. Jadi orang neraka ni semua dugaan bagi pada dia gagal. Satu-satu gagal. Bagi isteri gagal, bagi anak gagal, bagi harta gagal, bagi itu gagal. Gagal maknanya langgar perintah Allah lah tak. Bagi harta dengan harta dia langgar perintah Allah. Bagi dunia dia bagi harta, bagi kuasa dia langgar perintah Allah. Itu nama gagal. Tak dibagi pun gagal juga. Jadi maknanya tak taat perintah Allah tu maknanya gagal. Satu orang yang diduga dengan itu iman dia naik, itu dia lulus lah. Maknanya dia lulus, maknanya dia tambah taat. Bila dia diduga dengan kesusahan ke, diduga dengan dunia ke, dia makin dekat dengan Allah. Dia tambah. Itu nama dugaan. Kalau itu makin gagal, itu maknanya harta benda yang diberi itu jugaan tapi untuk menggagalkan dia. Dia diberi kuasa tapi untuk dia gagal. Dia gagal kan. Makin dia beri kuasa makin banyak gagal. Dia ingat dia dah berjaya lah kat dunia ni jadi Perdana Menteri. Tapi dengan Perdana Menteri tu dia gagal. Lagi banyaklah dosa dia. Jadi benda-benda di dunia ni diberi untuk menduga. Nah, dan bila sampai tahap jadi kekasih Allah, jadi hadiah. Hadiah ni maknanya dengan benda dunia ni dia punya kedudukan tambah. Dia makin dekat dengan Allah. Itu hadiah. Tapi bila dia jadi azab dengan harta benda dunia ni, dia makin langgar perintah. Mana makin dalam neraka dia. Bukan untuk memuliakan dia. Jadi kita tak usah macam ni nak jadi kaya. Tak tahu. Dengan kaya ni kita azab ataupun ini nak jadi kaya. Jadi bila nak jadi kaya tentulah bukan untuk dekat dengan Allah. Niat pun nak jadi kaya. Dia berbeza dengan orang jadi kasih Allah. Allah buat dia kaya. Dengan satu orang nak kaya, dibagi kaya. Macam Karun, Fir'aun. Dia tu nak kaya, nak kuasa, diberi. Yang kekasih Allah dia tak nak kuasa, tak nak harta. Dia nak Allah. Itu bisa. Tapi diberi kuasa dan diberi harta. Yang Karun, Fir'aun, Namrud, yang banyak manusia, dia bukan nak Allah, dia nak dunia, diberi.
Jadi bila dia diberi tu, dia nak tu, dia dah salah dah tu. Dia takkan jadi orang syurga kalau nak dunia, nak kuasa. Kita nak jadi orang Allah ni, mula-mula sekali kita mesti betul nak Allah. Kalau tak ada, tak boleh. Takkan macam Rashidi, dia nak dunia, dapat Allah tak boleh. Orang nak Allah pun nak kena usaha, bukan boleh dapat. Usaha kena betul. Rashidi kata saya nak dunia, tak boleh lah dapat Allah kan. Awal-awal lagi tak boleh dapat lah, sebab dah tak nak Allah kan. Jadi masalah besar manusia, dia tak tahu maksud hidupnya, iaitu nak Allah. So manusia semua rosak, gagal macam Sufyan. Hari ni pun belum tukar maksud hidup dia, masih nak jadi kaya lah. Dah berbuih mulut cakap kan. Jadi kalau kita tidak tukar maksud hidup kita, kita masih nak jadi kaya, berkuasa, berkaya dan berjaya, kita tak, mustahil kita dapat Allah tuan. Orang yang nak Allah pun kena usaha, bukan dia boleh dapat. Kata nak Allah, Allah boleh dapat kat dia, bukan macam tu. Allah uji dia memulalah kan. Lulus, uji lagi, lulus. Awal lah Allah kata, benarlah kamu kekasih aku, bukan boleh dapatnya. Itu bagi anda. Kalau tak anda, Allah tak adalah uji dia, bagilah dia dunia apa yang dia nak. Ini orang kaya di dunia ni, bilion harta. Dalam dunia ni berita hanya berita orang kaya, yang mana orang beriman tak ada, kekasih Allah tak ada. List kekasih Allah tak ada, tapi list orang kaya ada. Di France siapa yang paling kaya? Ni. Di UK siapa paling kaya? Di India siapa paling kaya? Di Malaysia tak? Semua itulah dia punya apa? Dia punya dia punya laporan dan dia punya kerisauan nak jadi kaya. Dan semua orang baca tu lah. Saya kalau kat Malaysia tak berjadi kaya, paling kurang Gombak. Ataupun paling kaya di Malaysia, paling kaya di Kuala Lumpur. Ada. Paling kaya di Gombak siapa? Tak dibuat lah. Jadi semua nak jadi kaya. Itulah kesalahan nombor satu. Kesalahan nombor satu ialah kita punya maksud hidup sudah sangat salah. Kaya dan berjaya. Dan ini yang dibuat oleh orang semayang semua. Orang semayang, orang pergi Mekah, orang pergi umrah, orang puasa. Dia semua puasa. Tapi maksud hidup dia kaya dan berjaya. Jadi mana boleh jalan betul? Mana puasa boleh jadi betul? Mana haji boleh jadi betul? Mana dakwah boleh jadi betul? Tujuan dah salah. Nak jadi kaya. Jadi sampai hari ni tujuan tu dikekalkan. Itu yang menyebabkan tak jadi. Tak ada ditukar. Masih tetap menjaga maksud hidup lama yang dibina, kaya dan berjaya. Macam Azri, dia dekat baling, dia kat sini dulu, itu maksud hidup dia. Dia pindah baling, itu juga. Sampai lah ni masih diberitahu jangan. Tak ada, pulang balik ni sekejap lepas tu tak balik. Nak kaya dan berjaya. Kaya muda. Apa? Kaya muda. Nak kaya waktu muda. Tapi sekarang dah tua, dia tak nak kaya lagi lah, dia kata. Nak jadi muda dah. Cuba tuan tanya semua orang, apa kau nak kat dunia? Hampir semua hampir nak jadi kaya dan berjaya. Ada tak siapa kata saya nak kekasih Allah, saya jadi kekasih Allah dalam dunia? Seorang pun tak ada, melainkan saya saja. Melainkan saya je saya kat dunia ni. Dia orang perkataan kekasih Allah pun tak berani dia nak cakap. Ada orang kata saya dalam dunia ni dapat buat baik, dapat masuk syurga lah. Ada dia orang punya kan. Selamat dan kira orang yang
baik sikit lah. Tapi tak betul tu. Maksud hidup nak masuk syurga ni tak betul. Kita takkan dapat ni masuk syurga kalau maksud hidup nak masuk syurga. Sebab apa? Syurga tu bukan milik siapa? Milik Allah. Dah kamu tak suka dia, tak dapat dia, macam mana boleh dapat syurga? Kita kalau nak dapat syurga, kena dapat pemilik dia. Jangan berusaha nak syurga, banyak amal nak syurga, itu syurga. Aku ni dah memang masuk syurga, dah kira dah semua. Aku dengar hadis semua, ini syurga, itu syurga. Oi. Jadi kalau itu maksud, dia tak boleh masuk syurga. Sebab syurga tu nak masuk kena disukai oleh pemilik dia. Dan pemilik syurga tu dan neraka tu ialah Allah, tak ada orang milik dia. Jadi kalau kita mau masuk syurga, jangan nak syurga, nak Allah. Lagipun nak dunia pun kita tak boleh sebenarnya kejar dunia. Kita kena nak Allah. Sebab apa? Dunia ni bukan siapa punya. Allah punya. Syurga Allah punya. Jadi kalau kita nak dunia dan syurga, mestilah dapat Allah. Sebab itu Allah kata, kalau kamu dapat aku, kamu dapat semuanya. Kamu dapat dunia. Dunia apa? Kuasa, harta. Syurga apa? Oh, syurga tak boleh bayang lah. Unlimited. Apa ni? Keseronokan. Keseronokan yang tidak ada batas. Jadi orang seperti Nabi, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul buat yang kaya, yang berkuasa. Dia Nabi Daud tu ada isteri 100 orang. Itu bukan dunia. 100 isteri. Rasidi berapa bini? 1 bini pun susah nak dapat. Nabi Sulaiman tu mana ada orang sekarang ni isteri 100 ada? Kalau dia dapat macam dia katalah isteri 1, dia punya perempuan simpanan, dia tak boleh lebih 5 ke 4 ke. Tak ada sampai 100 ada. Ini bukan simpanan, ini isteri. Allah benarkan Nabi-Nabi ni. Orang bukan Nabi je Allah bagi 4. Nabi-Nabi Allah tak bagi had ni. Kenapa Allah bagi Nabi-Nabi ni wanita? Sebab Allah mahu dia bahagia kat dunia. Amalan yang paling orang suka di dunia ni, selain daripada banyak harta, tujuannya ialah banyak perempuan kan. Cuba tanya tuan-tuan, orang yang banyak harta tu, kemudian dia nak apa? Tanya Rashidi, yang dia tak ada harta pun dia nak perempuan. Dia kata 1 tu tak cukup. Dia yang miskin pun nak banyak bini. Bayangkan kalau dia dah kaya. Jadi manusia ni dia seronok kat dunia ni, syurga dunia. Perempuan lah. Perempuan pula lawa-lawa semua. Kalau yang buruk-buruk tu takkan pula nak jadikan isteri pula. Dia kan syurga wanita-wanita cantik. Bidadari. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, ini dunia hari ni, orang kat Hollywood, Bollywood, semua wood tu, yang semua perempuan aja tu. Mana ada lain? Jadi Nabi Yusuf, Nabi-Nabi lain, Nabi kita, semua banyak isteri. Kenapa dia diberi banyak isteri? Dunia lah. Sampai Nabi SAW bukan dia banyak keperluan. 11 isteri dia. Lepas tu bini-bini dia pun komplain dia, tak cukup keperluan. Tapi dia ada 11 bini. Hari ni orang 2-3 bini pun banyak keperluan. Kan? Ini 11. Jadi Nabi pilih miskin. Nabi kita seorang Nabi, selain daripada Nabi-Nabi lain tak ada. Nabi kita je pilih miskin. Makan 1 hari lapar, tak ada Nabi lain dah. Dan dia ada diberi oleh Allah 11 isteri.
Dan isteri dia ada bunyi-bunyi lah, bukannya komplain kat Nabi. Tapi Nabi dengar, Nabi sudah merajuk dengan bini dia, tak mau sama dia, dan naik kat atas rumah dia kat bilik. Tak mau campur dengan bini dia lagi. Umar radhiyallahu anhu semua menangis. Umar kata, kau dah ceraikan bini kau ya Rasul? Kata Nabi, tak, aku tak ceraikan dia. Aku hanya pisahkan dia. Nak ajar perempuan ni, kan? Jangan tidur dengan dia. Dia pisah semua. Yang semua menangis di sisi Nabi. Allah turun Quran, ayat Quran. Nabi bilang, kalau kamu nak dunia, kan, aku lepaskan kau. Maksud Nabi itu, aku ceraikan. Bukan Nabi tak nak cerai bini, macam Yazid. Disuruh cerai pun tak nak. Nabi SAW kata, kalau kamu nak dunia, aku ceraikan kau. Kenapa pula kita cerai bini berdosa pula? Kalau bini itu menghalang daripada dekat dengan Allah, Nabi bilang, aku ceraikan kau. Bukan satu cerai, semua dia nak cerai. Apa keinginan Nabi? Mau dekat dengan Allah. Tak boleh nak dekat dengan Allah kalau harta banyak. Susah. Boleh juga macam Nabi-Nabi lain. Tapi Nabi mahu yang paling dekat dengan Allah. Dia mahu lapar satu hari supaya dia boleh sabar. Dia makan satu hari supaya dia syukur. Kerana Allah suka orang syukur dan sabar. Nabi bukan suka emas. Nabi bukan suka perak. Nabi pun tak suka berbenda dunia ni. Namun dia ada 11 isteri. Allah benarkan dia, bukan berdosa. Jadi orang kafir kata Nabi ni orang suka perempuan. Dia bukan masalah suka perempuan dia tu. Allah suruh dia, perintah dia, Allah izin. Nabi Daud tu Nabi Yahudi dia. Kenapa tak kata dia kuat perempuan pula? 100 orang. Orang Yahudi tak ada cakap, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ni dia orang Yahudi tu. 100 isi. Dia tak tahu ke padi-padi dia? Semua tahu. Kenapa engkau tak komplain Nabi Yaakob, Nabi itu 100 isteri? Malah kan Nabi Daud, dia dah ada 99 isteri. Ada satu isteri dia punya general, dia nak kahwin. Jadi dia buat macam ni lah, muslihat lah. Dia bukan hantar general dia kat perang. Mudah-mudahan dia mati lah. Dan general dia mati, dan dia kahwin dengan tu. Jadi Allah nak ajar dia yang benda tu salah. Kau buat ni salah. Datang 2 orang. Ini cerita dalam Quran. Penggembala kambing melompat dekat pintu dia. Terperanjat Nabi. Kami jangan tahu. Kami datang untuk dapat keadilan. Kawan saya ni ada 99 kambing. Saya ada 1. Dia kawan baik saya ni. Dia ni macam saudara saya ni. Tak macam mana dia telah buat hela, aku punya 1 saya hilangkan dia. Dia ambil. Dia dah dapat 100, aku 1 pun tak ada. Siapa yang salah? Nabi Daud kata, tentulah yang 99 tu yang ambil daripada kamu tu salah. Bila Nabi Daud tahu, ini sebenarnya dari Allah ni, nak tegur aku, yang aku buat tu salah. Dia pun tahu. Nangis dia. Minta ampun pada Allah. Allah maafkan dia, Allah beritahu. Itu Yahudi tak ada tanya. Nabi SAW hanya Nabi kita 11 saja dah risau kata kaki perempuan lah. Mana Nabi kaki perempuan? Kekuatan Nabi tu lebih pada 11. Banyak perempuan. Kalau Nabi Daud boleh 100, paling kurang Nabi kita 40 ke 50 ke. Jadi tak ada salah bagi Nabi-Nabi kahwin banyak. Tapi salah bagi Samad. Bukan Nabi kahwin 6. Kan? Samad ada 4 bini kat sini, 2 bini kat Melaka. Katakanlah. Itu berdosa dan berdosa memang haram. Kan? Yazid. Bini 1, simpanan 6. Mau tak? Jadi itu semua berdosa. Yang Nabi-Nabi tak berdosa sebab Allah benarkan. Bukan perintah, benarkan. Dia bukan perintah yang fardu.
Tapi perintah yang boleh. Boleh lah. Mana perintah kamu boleh kahwin lah. Siapa saja, ya Rasulullah, siapa saja. Bukan Nabi Allah bagi tahu bilang pun. Kau kahwin 10 je, tak ada. Kahwin berapa je? Yang itu yang Rasyidi mau. Kalau lah jadi Nabi tu hanya itu je kerja, bukan nak buat kerja dakwah ni. Kata Rasyidi, aku memang nak jadi Nabi. Nabi. Jadi mereka tu dihadiahkan. Bukan masa mula-mula buat kerja dah dapat sebelah bini. Bila Nabi dah sebelah bini? Dah lama kat Madinah. Kat Mekah tak ada, satu isteri je. Jadi kalau nak ikut sunnah Nabi, Nabi dia buat 11 kahwin. Dia orang yang ikut sunnah Nabi kahwin 2 tu boleh kahwin 11 je. Bagi bukan Nabi, tak ada sunnah kahwin lebih pada 4. 4 tu pun kalau dapat adil, kata Allah. Allah bukan suruh kita 4 tau. Bersyarat. Iaitu kita adil. Kalau tidak adil, lebih baik 1. Itu sebenarnya perintah. Tapi dia orang semua nak tutup yang adil tu 4. Saya kota 1 je, belum 3 lagi. Ini bukan kota. Dia bukan orang Islam semua boleh kahwin 4. Dia bila adil aja boleh. Apa maksud adil? Rasyidi? Makna kita boleh terus walaupun 4 bini, depankan kerja dakwah. Ini dengan tambah bini kerja dakwah kurang. Itu tak boleh tu. Tak boleh kahwin 4 tu. Kurang agama, patut tak adil pemberian kan. Yang muda je pergi, yang tua 3 tu tinggal. Tak boleh. Baju kena sama, sayang je tak boleh sama. Tapi semua kena sama. Malam bertidur sama. Kau buat seks ke tidak tu, itu Allah tak syaratkan lah. Tapi malam untuk tidur kena sama 4 tu. 2 malam, 2 malam, 2 malam, 2 malam. Atau semalam, apalah. Samalah. Baju sama. Raya, kuih raya sama. Jangan apa tu kata, kita tak sama. Itu adil dari segi fizikal lah. Begitu tak tidur. Tapi cinta kata Allah kamu tak boleh. Itu terpulang. Antara bini itu 4. Yang kau cinta Aisyah itu tak ada dosa. Sebab tak boleh buat. Jadi yang Nabi cinta tu, aku ingatlah, yang orang yang macam bini yang dia cinta tu, bila dia tidur mesti seks lah. Saya rasa lah kan. Yang kurang cinta tu tidur je lah. Kan? Betul tak Aziz? Itu tak apa. Bini yang datang kejut-kejut je, tak ada mood dengan dia. Betul? Jadi bapa tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita perintah-perintah untuk kita taat. Dia bila perintah, dia tak jadi dosa. Nabi kahwin lebih, tak ada dosa. Kahwin 100, tak ada dosa. Cuba Samad kahwin 5. Dosa tak? Jadi muka depan sok khabar. Satu Profesor Madya didapati kahwin 6. Dia kata agama baru. Dia dah tak ikut agama Islam. Dia ikut agama baru. Jadi kahwin 4 tu pun bukan perintah yang kamu kena 4 tak. Kalau adil. Kalau tak adil, mana tak ada perintah. Jadi orang yang nak kahwin 2-3 ni memang patut melulus ujian. Ditanya, kau punya pendapatan boleh? Lepas tu cuma boleh, barulah boleh. Kenapa marah pula? Nak ditanya. Pejabat agama, okey, siapa yang nak kahwin 1, 2 atau tambah, dia mesti kena interview. Interviewnya adil. Kau boleh buat ni, malam ni, malam semua kena diatur. Janji sign. Kalau tidak, kamu tak boleh kahwin lagi satu. Bukan kamu mau kahwin, boleh kahwin. Sebab kau punya connect keras saja tak boleh. Itu bukan syarat dia. Saya kuat seks, kena kahwin 2. Saya kuat seks lagi, bukan. Syarat dia adil. Dan agama tak boleh kurang. Korban tak boleh kurang.
Jadi bila isi Nabi komplain tu, Nabi terasa lah. Nabi nak ceraikan dia. Tapi Allah SWT tak suruh dia cerai. Dia tak cerai lah. Allah tak perintah dia cerai. Jadi bapa tuan yang mulia, inilah iman. Orang boleh buat adil ni siapa? Orang kuat iman lah. Kalau iman tak kuat, semayang tak ada, kahwin aja tahu, yang mana nak boleh adil. Jadi orang yang tak kuat iman memang tak boleh kahwin 2, 3. Tak adil ke? Semayang pun tak ada, macam Sufian ni. Kan? Mana boleh kahwin? Boleh ke orang yang tak taat Allah adil? Tak boleh. Okey tuan, gash.